warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita dengan membaca doa. Minta seorang baca. Ketua kelas tak masuk lagi ya? Kamal. Sekejap. Minta Daniel baca, Daniel. Doa. Daniel. Internet dia slow kot Ustazah. Hah? Internet dia slow kot. Tak ada. Dia ni slow, internet slow. Dia ni kadang slow. Okey, sekejap. Siapa lagi ada ni? Amir Hakimi. Semua tak ada ni, macam mana ni? Haiman baca, Haiman. Okey. Ya Ustazah. Baca doa Haiman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, terima kasih Haiman. Haiman, nanti lepas kelas PM Ustazah boleh kejap? Haiman. Boleh Ustazah. Boleh. Okey. So kita mulakan kelas kita lah. Minggu baru ni lah, hari Senin kita bincang tentang tajuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kan? Baik. Okey, apa dia maksud Ahlus Sunnah wal Jamaah ni? Ta'arif dia. Siapa boleh ingat? Sebelum kita teruskan, Ustazah nak kamu ingat baliklah apa benda yang kita dah belajar sebelum ni. Apa dia akidah Ahli Sunnah wal Jamaah? Maksud dia apa? Kumpulan apa? Dah lupa dah? Takkan seorang tak ingat kot? Aku teks muka surat 81. Kumpulan apa? Kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang. Kumpulan majoriti dan berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya poin yang pertama berkenaan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ni ialah majoriti umat Islam yang berpegang kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, iaitu menerusi para sahabat dan tabi'in serta tabi'in dalam prinsip akidah, syariat dan juga akhlak. Okey, maknanya kumpulan yang berpegang, kumpulan majoriti umat Islam ni dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah melalui siapa? Melalui para sahabat, lepas tu para tabi'in, tabi'in. Okey, dalam bab apa ataupun dalam prinsip apa? Iaitu dalam prinsip akidah, syariat dan juga akhlak. Okey, so maksud tu itu. Kalau awak jawab separuh je sampai berpegang pada Quran dan Sunnah je, okey, so untuk maksud memang kena hafal sebiji macam dalam buku, tak boleh reka. Okey, yang kemudian nama lain.
Yang ni pun soalan popular jugalah, selalu ditanya nama lain bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dia soalan nama lain selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Cepat-cepat. Kalau kamu tak ingat yang ni, macam mana nak pergi kepada ajaran-ajaran sesat yang lain tu, yang menyimpang tu? Cuba jawab. Ustazah. Hadis Ustazah. Okey, satunya apa? As-salafu as-soleh. Ya, betul Haiman. As-salafus salih. As-salafus salih. Itu nama lain Ahli Sunnah wal Jamaah yang pertama. Okey, yang kedua? As-sawadul a'zam. Betul. Betul Akmal. As-sawadul a'zam. Okey, lagi? Yang ketiga, yang ketiga ni boleh ambil sempena nama pengasas dia. Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah. Ya, betul. Al-Asy'ariyah. Lepas tu? Al-Maturidi. Al-Maturidi ataupun Al-Maturidiyah. Okay. Last sekali. Ahlul Hadis. Betul. Ahlul Hadis. Okey. So, 5 nama ni adalah nama lain selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, maknanya kita ni bukan sahaja kita namakan kumpulan kita ni sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita boleh kata saya ni Ahlul Hadis, kan? Golongan Ahlul Hadis. Maksudnya kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah lah. Okey? Kemudian siapa dia pengasas, dua orang pengasas mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, ataupun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? 2 orang nama dia. Ingat tak? Syariah dengan Maturidiyah. Okey, itu nama kita namakan sebagai dia punya aliran kan, mazhab ni. Dia punya nama sebenar? Font. Nama? Abu Hasan Al-Asy'ari. Okey, bagus. Aina lagi? Okey. Lagi? Abu Hasan Al-Asy'ari. Lepas tu? Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan seorang, lepas tu Abu Mansur Al-Maturidi. Okey. Itu sebab nama Al-Maturidi tu. Al-Maturidiyah nama dia. Nama lain bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Okeylah, kita terus kepada prinsip. Prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada berapa? Nak ingat? 6. Ada 6. Ada 6 perkara. Ada 6 prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iaitu yang berkaitan dengan, sebut je. Yang pertama berkaitan dengan Iman. Okey, bagus. Yang kedua berkaitan dengan Perbuatan manusia. Ya, betul. Perbuatan manusia. Okey, jadi maknanya bila kita sebut iman, bila kita sebut prinsip tentang iman. Okey, apa prinsip dia tentang iman tu kita boleh terangkanlah. Iaitu apa? Kalau iman ni maksudnya kita percaya dalam hati, lepas percaya kita kena lafazkan dengan lidah ataupun ikrarkan dengan perkataan dengan lidah. Kemudian buktikan dengan anggota. Itu maksud dia iman yang sempurna. Itulah prinsip akidah kita. Yang pertama berkaitan dengan iman. Pula syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian yang keenam berkaitan dengan Perutusan para nabi. Perutusan para nabi dan rasul itu maknanya bila Allah dah utuskan rasul, maknanya ia merupakan rahmatlah kepada seluruh manusia, sebab rasul tu dia membawa kita ke jalan kebenaran. Okey,
Itu yang kita bincangkan tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay, bila kita dah faham tentang prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kemudian kita terus kepada ajaran-ajaran yang menyimpang ataupun yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Antaranya minggu lepas kita dah minggu lepas pula hari Isnin lepas tentang akidah kumpulan Syiah kan. Syiah dan Khawarij. Satu lagi Mu'tazilah belum kan. Kita akan masuk kejap lagi lah. Okey, Ustazah cuma nak tahu je siapa dia golongan Syiah ni. Siapa boleh bagi tahu? Syiah tu siapa dia sebenarnya? Asal dia, sejarah dia. Syiah tu siapa dia? Kumpulan apa? Golongan yang sesat. Memang golongan sesat. Okey, memang sesat. Sebab apa? Akidah dia tu memang menyeleweng, menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Memang bertentangan dengan akidah. Syiah dia kumpulan yang menuntut supaya Sayyidina Ali dilantik sebagai khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bagus. Maknanya kumpulan Syiah ni dia memang taksub kepada Ali. Okey, iaitu kumpulan yang dia nak Ali yang jadi khalifah selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian dia juga yakin bahawa hanya Ahlul Bait sahaja yang lebih layak untuk memegang jawatan khalifah. Maksudnya dia nak kumpulan golongan daripada keluarga Rasulullah sahaja yang memegang jawatan khalifah tu. Sebab dia pun jadi keluarga Rasulullah lah, sebab dia pun macam Ali ni berkahwin dengan sebab dia yakin bahawa Ali itu adalah keluarga Rasulullah, ya, sebab Ali berkahwin dengan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Fatimah. Okey, kemudian prinsip dia ada berapa? 5 kan? Okey, prinsip dia tak apa, nanti kita tanya kemudian lah. Okey, kemudian kita juga dah bincang tentang Khawarij, iaitu Khawarij Khuruj. Apa maksud dia? Ingat perkataan Khawarij tu dia keluar daripada apa? Daripada menyokong Sayyidina Ali. Okey, asalnya mereka ni juga pengikut Sayyidina Ali bin Abi Talib. Okey, tapi kemudiannya ataupun keluar daripada menyokong Sayyidina Ali sebabnya mereka tak puas hati dengan tindakan Sayyidina Ali Boleh Ustazah. Boleh. Okey, so hari ni kita sambunglah kumpulan yang seterusnya, iaitu aliran yang bertentangan. Okey, Syiah, prinsip dia. Lepas tu hari ni kita sambung Mu'tazilah. Okey, apa dia Mu'tazilah ni? Siapa dia golongan Mu'tazilah? Mu'tazilah ni. Maksud Mu'tazilah ialah kumpulan yang diasaskan oleh Wasil bin Ata' setelah berlaku perbezaan pendapat antara beliau dengan guru beliau Hasan al-Basri tentang kedudukan pelaku dosa besar. Okey, Mu'tazilah ni maksud dia mengasingkan diri mereka lah, kumpulan mereka tu terasing maksud dia. Okey, dan kumpulan ni dia diasaskan oleh Wasil bin Ata', nama ketua dia, setelah berlaku perbezaan pendapat antara Wasil ni dengan guru beliau sendiri Hasan al-Basri, iaitu berkaitan dengan kedudukan pelaku dosa besar. Okey, maksudnya mereka berbincang, mereka berbahas tentang kedudukan pelaku dosa besar tu. Dia nak tengok kedudukan pelaku dosa besar tu berada di mana. Adakah mereka tu dikategorikan sebagai kafir, ataupun adakah masih lagi orang yang beriman, ataupun duduk di antara orang yang beriman dengan berdosa. Duduk di tengah-tengah.
Kan tak tahu nak letak status dia kat mana. Okey, jadi mereka bertelagah tentang perkara tersebut. Okey, maka muncullah kumpulan yang dinamakan sebagai Mu'tazilah. Okey, boleh ya? Okey, kemudian prinsip utama, prinsip utama Mu'tazilah ni yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah termasuklah yang pertama dari segi tauhid, tauhid. Okey, apa dia yang dia dia bertentangan tu, akidah dia dari segi tauhid, iaitu mereka menafikan sifat ma'ani pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa sifat ma'ani tu? Siapa tahu sifat ma'ani pada zat Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, cuba sebut kalau sifat ma'ani ni ada yang apa maksud ma'ani? Iaitu 7 sifat Allah yang berdiri dengan berdiri sendiri pada zatnya ataupun dengan zatnya. Okey, sifat yang berdiri sendiri pada zat Allah. Zat Allah tu maksudnya pada keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa dia? Ada 7 sifat iaitu qudrah, iradah, ilmu, hayyun, sama', basar, kalam kan? Okey, jadi ini sifat ma'ani pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka menafikan sifat zat Allah itu. Maksudnya mereka tak percayalah tentang sifat kudrah. Allah Maha kudrah apa? Berkuasa, kan? Iradah, Allah Maha berkehendak. Ilmun, maksudnya Allah Maha mengetahui, maksudnya zat Allah ini berdiri dengan sendirinya. Mereka menafikan. Itulah ciri kesesatan ataupun prinsip Mu'tazilah. Okey, yang pertama dari segi tauhid. Okey, yang kedua dari segi al-adl, iaitu mereka yakin bahawa manusia ni bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatan mereka, sama ada baik atau buruk tanpa ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita nampak tak kat sini perbezaan dia antara tadi baru je kita sebut pasal akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kan? Tentang perbuatan manusia. Okey, tadi perbuatan manusia kita yakin bahawa perbuatan kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tapi Mu'tazilah ni dia yakin manusia itu bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatan mereka, sama ada baik Allah Ta'ala. Okey, maknanya apa kat sini? Dia kata kalau perbuatan manusia ni, tindakan manusia ni berlaku dengan kehendak manusia tu sendiri. Memanglah dengan kehendak manusia tu, tapi yang menjadikan manusia tu bertindak sepatutnya Allah, kan? Betul tak? Macam sekarang ni lah, awak berada dalam kelas ustazah ni sekarang ni duduk belajar. Okey, sekarang ni awak diberi pilihan, kan? Awak nak masuk kelas ke tak nak? Betul tak? Perbuatan awak. Ada yang masuk, tak masuk. Itu sebab awak memilih sendiri. Tapi Allah menentukan perbuatan awak. Faham tak? Tapi orang Mu'tazilah ni dia lain. Dia bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni. Dia kata memang manusia tu sendiri bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatan mereka. Bukannya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak macam dia nak kata manusia ni berkuasa semuanya atas tindakan manusia tu sendiri. Padahal kita ni sebenarnya mengikut kehendak, mengikut perbuatan Allah. Allah yang menjadikan kita, maka jadilah ia. Tapi sebenarnya kita diberi hak untuk memilih. Kalau kita pilih yang baik, Allah bagilah kita buat yang jadi baik, kan? Kalau kita pilih yang tak baik, jadilah tak baik. Faham tak? Boleh faham? Boleh Ustazah. Cuba bersuara yang senyap-senyap tu. Lama dah tak dengar suara. Okey, yang ketiga al-wa'du dan al-wa'id, iaitu meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wajib memberikan balasan baik kepada orang yang taat dan ancaman azab kepada orang yang melakukan maksiat. Nampak tak kat sini? Dia letak yakin bahawa Allah wajib memberi balasan baik. Maksudnya kalau tak beri, tak wajib,
maksudnya tak wajib pula. Kalau tak beri balasan wajib berdosa lah. Kan? Maksudnya dia letak, kita memang yakin juga akidah kita ahli sunnah wal jamaah kan. Kita yakin kalau kita buat baik, kita dapat pahala kan. Tapi tengoklah bergantung pada niat kita. Kalau niat kita tak baik, dapat ke pahala tu? Dapat tak? Kan, just macam contoh kita buat sesuatu sebab kita nak menunjuk-nunjuk, kita nak dapatkan pujian, dapat pahala ke? Dapat tak? Tak dapat. Contoh awak masuk kelas ni, bukan sebab kerelaan hati. Sebab ustazah paksa ke, ibu bapa paksa ke, kan? Dapat pahala ke belajar kerana tak ikhlas ni? Dapat tak? Tak dapat. Tak betul, tak dapat. Kita yakin tu, kita berpegang kata dia yakin bahawa Allah wajib memberi balasan baik kepada orang yang taat dan ancaman azab kepada orang yang melakukan maksiat. Maka tak kenalah kan, bertentanganlah dengan kita ni. Okey, kemudian yang keempat, al-manzilah baina manzilataini, iaitu meyakini bahawa pelaku dosa besar berada pada satu kedudukan antara mukmin dengan kafir dan mereka kekal di dalam neraka. Nampak? Dia ini dari segi pelaku dosa besar tadilah yang asalnya mereka bertelagah tadi kan, ketua mereka Wasil bin Atta' tadi tu, mereka berselisih pandangan tentang pelaku dosa besar. Maksudnya orang yang melakukan dosa besar ni tahap dia nak letak kat mana? Berada di kedudukan mana kan. Jadi kat sini berada pada, dia kata orang yang melakukan dosa besar tu berada pada satu kedudukan antara mukmin dengan kafir. Maksudnya duduk di tengah-tengah. Nak kata mukmin tak boleh, sebab itu melakukan, lepas tu nak kata kafir pun tak juga. Jadi mereka pun letakkan orang yang melakukan dosa besar ni di tengah-tengah, di antara mukmin dengan kafir. Okay, tapi mereka ni, orang yang melakukan dosa besar ni, mereka kata kekal di dalam neraka. Kekal tu, kekal di dalam neraka. Itu prinsip mereka lah ataupun pegangan mereka berkaitan dengan isu pelaku dosa besar. Boleh faham tak? Boleh? Boleh saya. Okey. Kalau Khawarij baru ni kita bincang, macam mana Khawarij? Pelaku dosa besar tu dihukum apa? Ingat tak? Kamu ni tak ingat ni. Ke tak dengar sebelum ni? Khawarij dia hukum kafir terus. Orang yang melakukan dosa besar tu kafir. Tapi beza dengan kita, orang yang melakukan dosa besar ni tetap dikira beriman lagi kan. Tapi digelar sebagai fasik. Fasik sebab mereka melakukan dosa. Okay? Tapi masih lagi beriman kepada Allah. Masih dikira mukmin. Okay? Kita tak letakkan dia sebagai kafir. Kita tak letak di antara kafir dan mukmin tu. Dikira mukmin tapi digelar sebagai fasik. Itu akidah kita, ahli sunnah wal jamaah. Okey. Kemudian prinsip Mu'tazilah yang kelima iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Iaitu mereka yakin bahawa menyeru kebaikan dan mencegah keburukan adalah wajib ditetapkan dalam keadaan apa sekalipun. Okey, apa maksud kat sini? Wajib ditegakkan ni, bukan wajib ditetapkan. Baca pun dah pelik dah. Wajib ditegakkan dalam keadaan apa sekalipun. Apa maksud dia? Siapa boleh bagi pandangan, pendapat? Hello, tidur ke? Tak. Cik bagi, salah tak apa. Tapi saya yakin kamu faham yang ni. Mesti fahamnya lah. Ustazah? Ya. Saya rasa, sekejap dia orang berpegang macam kalau apa-apa perbuatan dia orang buat, dia orang Okey. Mereka berpegang
Sekejap, siapa masuk ni? Sekejap ya. Mereka berpegang kepada, memang mereka berpegang kepada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Maksudnya menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kan? Tapi mereka letakkan wajib ni. Dia yakin bahawa menyuruh orang melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran itu adalah wajib ditegakkan dalam keadaan apa sekalipun. Ustazah, dia macam tak boleh buat salah langsung ke? Betul. Lebih kurang macam tu lah. Maksudnya tak boleh buat salah ataupun tak boleh. Kalau kita tengok je kemungkaran, wajib tegur. Wajib tegah. Macam tu. Faham Ustazah? Faham. Sebab macam kita, kan kita wajib tegur juga kan macam kita. Tapi ingat tak hadis Rasulullah macam mana Rasulullah ajar kita nak mencegah kemungkaran melalui 3 perkara kan, 3 cara. Yang pertama melalui Lisan, dengan tangan dulu. Kan dengan kuasa yang ada pada kita kan, kalau kita berkuasa menegur dia. Dengan cara kuasa yang ada kita tegurlah dengan cara tu. Okey, tapi kalau tak berkuasa dengan tak mampu, teruskan dengan nasihat kan, dengan lisan. Betul tak? Kalau tak mampu juga kita tegur melalui hati je lah, iaitu dengan membenci perbuatan tersebut melalui hati. Tapi walaupun kita benci perbuatan tu, kita masih perlu berdoa kepada Allah supaya Allah beri petunjuk kepada orang tu. Okey? Itu cara kita. Tapi orang ni, kumpulan Mu'tazilah ni, mereka kata wajib tegakkan dalam keadaan apa sekalipun. Tengok je kena terus. Tak boleh macam dia tak adalah kita tak mampu kan, kita benci je lah, benci dengan perbuatan kita. Macam kita kalau tengok orang yang isap dadah depan kita, berani ke kita nak ditegur? Berani tak? Tak berani. Sekurang-kurangnya kita pergi beritahu pihak berwajib kan, kita buat laporan dan sebagainya. Tapi kalau kita diugut ke apa benda, kita boleh benci kemungkaran tu. Tapi dia tak, wajib kena cegah juga pada masa itu. Itu maksud dia. Okey, sebab dia kata dalam keadaan apa sekalipun. Boleh faham tak? Beza di antara prinsip Mu'tazilah ni dengan prinsip akidah kita yang sebenar. Boleh juga. Okey, apa dia? Nak tanya yang Syiah. Kan orang-orang golongan Syiah ni kadang-kadang dia solat macam sujud dekat atas batu kan. Kenapa boleh jadi macam tu? Maksudnya kenapa diorang ajaran diorang punya solat lain? Itulah. Nak kata macam mana ya, Ustazah pun tak tahu kenapa dia buat macam tu. Itulah maksudnya ciri-ciri kesesatan tu, mereka mengubah kan. Kalau mereka tak ubah cara solat yang betul, ikut apa yang Rasulullah ajar, mereka tak sesat. Jadi sebab mereka melakukan itulah mereka sesat tu, sebab mereka ikut imam tu, ketua yang ajar. Jadi dia terlalu taksub sampai dia lupa kepada ajaran Islam yang sebenar. Itu menyebabkan dia ikut imam tu. Jadi cara dia itu tak tahulah nak cakap macam mana kan. Macam contoh cara mereka berzikir lah, cara mereka solat atas batu dan sebagainya. Tak tahu nak cakap dia ambil daripada mana. Kan? Boleh Adelina? Usna. Suara lebih kurang. So 5 prinsip ni boleh ingat tak? Boleh? Yang kalau awak mudah nak ingat lah, awak ingat ni. Yang pertama berkaitan tauhid. Kalau tauhid, apa dia? Berkenaan sifat ma'ani. Lepas tu al-adlu. Kalau al-adlu ni berkaitan dengan perbuatan manusia tadi tu. Okay. Lepas tu yang adu dan al-wa'id. Apa dia? Iaitu berkaitan dengan balasan tu, balasan baik buruk tu yang wajib diberikan.
oleh Allah, pandangan mereka lah. Kemudian al-manzilah baina manzilataini berkaitan dengan dosa besar, pelaku dosa besar. Kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Okey, so ingat apa benda isi dia ni? Boleh? Boleh ingat tak? InsyaAllah boleh. Okey. Okey, last kali berkaitan dengan pandangan lah. Pandangan, bukan last, ada lagi satu nanti. Pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan aliran yang bertentangan dengannya tentang beberapa isu. Okey, ini isu yang kita nak tengok. Betul perselisihan pandangan di antara mazhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah dengan mereka-mereka ni. Okey, iaitu Syiah, Khawarij dan juga Mu'tazilah lah. Okey, isu yang pertama ialah berkaitan dengan adakah Al-Quran itu makhluk? Adakah Al-Quran itu makhluk? Okey. Ahlu Sunnah wal Jamaah berpendapat bahawa Al-Quran merupakan kalam Allah yang bersifat qadim ataupun kidam, iaitu sedia ada. Okey? Maksudnya apa? Kat sini, kita yakin bahawa Al-Quran itu memang dah sedia ada, bukannya diciptakan, bukannya makhluk. Sebab makhluk ni ialah benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, contoh makhluk siapa dia? Kita, manusia, semua ni lah alam sekitar kita ni, semuanya itu merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran tu ialah bersifat qadim, iaitu sedia ada. Okey? Tapi berbeza dengan aliran yang lain, khususnya Mu'tazilah ni, mereka mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk yang bersifat hadis ataupun baharu. Okey, maknanya dia kata Al-Quran itu baharu, Al-Quran itu diciptakan. Sebab Al-Quran itu adalah merupakan makhluk, dia kata. So memang bertentangan lah dengan pandangan ataupun pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, itu yang pertama. Isu berkaitan dengan adakah Al-Quran itu makhluk. Okey, jadi kalau kita nak ingat dalam kepala kita ni tentang mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah ni, kita ingat bahawa Al-Quran tu bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran merupakan kalam Allah yang bersifat qadim, yang bersifat sedia ada. Okey, jadi apa sahaja aliran yang kata Al-Quran itu makhluk, salah lah. Boleh ingat? Boleh? Boleh tak? Boleh, Syah. Okey, yang kedua, pandangan tentang melihat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Itu isu yang dia bincangkan lah. Boleh tak manusia ni lihat Allah di akhirat? Okey, pandangan kita pandangan ahli sunnah wal jamaah ni, kita yakin bahawa semua orang beriman dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Kan, kita dapat lihat Allah di syurga nanti. Banyak ayat dalam Al-Quran menerangkan bahawa orang yang beriman, okey, nanti kalau kita masuk syurga, insya-Allah kita dapat melihat Allah. Semua makhluk, semua manusia akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, diberi keizinan untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tapi pandangan Mu'tazilah ni dia kata bahawa adalah mustahil makhluk boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak menyerupai makhluk. Kan? Mereka tak percaya yang manusia ataupun makhluk boleh melihat Allah suatu hari nanti. Sebab apa? Dia kata macam mana manusia ni nak tengok ataupun makhluk ni nak tengok Allah, sebab tak sama manusia dengan Allah. Faham tak maksud dia? Macam hari tu yang kita belajar apa tu? Ya Allah, tentang Rasul kan? Kenapa Rasul dipilih dalam kalangan manusia? Antaranya sebabnya Rasul itu manusia sama seperti kita, jadi mudah untuk kita berkomunikasi, mudah untuk kita memahami kan apa yang Rasul bawa kan. Cuba bayangkan kalau Rasul tu sejenis makhluk yang lain, contoh yang kita tak boleh nampak ke, susah kan. Mungkin macam itulah pandangan mereka kot. Itu Rasul, tapi Allah ni lain. Okay, walaupun Allah itu
kita tak tahu, sampai sekarang pun kita tak tahu kan, sebab kita tak pernah lihat Allah. Jadi kita tak tahu Allah itu zat dia, rupa dia macam mana, kita tak tahu kan. Jadi walaupun macam tu, wajib bagi kita orang Islam percaya bahawa suatu hari nanti di dalam syurga kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada, kita rasa, kamu rasa teringin tak? Kan? Pencipta kita rasa nak tengok macam mana rupa Allah tu, macam mana dalam bentuk macam mana kan. So sekarang kita tak boleh gambarkan, tunggulah nanti, berdoalah supaya kita semua dapat masuk syurga insya-Allah. Okey, itu pandangan kita lah. Tapi Mu'tazilah ni dia memang tak percaya. Dia kata mustahil makhluk boleh melihat Allah kerana tidak menyerupai makhluk. Dia kata susah, tak boleh nak tengok sebab tak sama. Okey, itu pandangan mereka lah. Okey, kemudian berkaitan dengan pelaku dosa besar. Okey, tadi pun kita dah bincang ni sebenarnya, iaitu pelaku dosa besar tetap dikira sebagai mukmin, iaitu bukan kafir dan dihukum fasik jika tidak bertaubat. Yang ini pandangan kita lah, mazhab ataupun akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey, yang lain iaitu Khawarij ni dia mengatakan bahawa pelaku dosa besar dianggap kafir. Orang Khawarij dia memang letakkan hukum terus kafir. Okey, kemudian Mu'tazilah tadi iaitu pelaku dosa besar berada pada satu kedudukan antara mukmin dengan kafir dan mereka kekal di dalam neraka. Okey, tadi pun kita dah bincang yang ni lah, tentang pelaku dosa besar ni. Okey, itu isu yang tiga yang dibincangkan. Okey, kemudian yang keempat berkaitan dengan qada dan qadar. Qada dan qadar. Apa maksud qada dan qadar? Ketentuan dan pelaksanaan Allah. Bahawa setiap perkara yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan manusia akal untuk berfikir dengan berikhtiar untuk memilih antara baik dengan buruk. Yang ini macam isu perbuatan manusia tadilah. Okey, memanglah perbuatan kita ni adalah qada dan qadar Allah sebenarnya. Okey, yang telah ditentukan oleh Allah sejak azali. Okey, dan bila berlakunya ketentuan Allah itu, maka ia adalah qada, iaitu pelaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah ni wajib yakin bahawa setiap perkara baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Allah yang menentukan, dan cuma Allah beri kita akal untuk berfikir dan berikhtiar untuk memilih antara baik dengan buruk. Dan setiap perbuatan kita itu kena ingat akan diberi pahala ataupun dosa lah. Okey, tapi Mu'tazilah ni dia, kepercayaan dia yakin bahawa setiap perkara baik dan buruk datang daripada manusia semata-mata. Bukannya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mereka ni melawan qada dan qadar. Bila melawan qada dan qadar, dia boleh batal iman. Sebab percaya kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam kan. Jadi bila mereka bertentangan dengan qada dan qadar ni, maksudnya mereka keluarlah daripada agama Islam yang sebenarnya. Memang menyimpang lah, memang menyeleweng sepenuhnya. Okey, sebab tu dia ni sesat ya, sebab dia seterusnya isu berkaitan dengan kedudukan iman. Kedudukan iman seseorang tu. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ni kita percaya bahawa iman boleh bertambah dan berkurang bergantung kepada amal soleh dan maksiat yang dilakukan. Okey, kita memang percaya kan? Maksudnya iman seseorang itu kadang-kadang boleh bertambah, boleh naik iman kita. Kadang-kadang boleh turun, boleh. Kalau baik maka meningkatlah amalan kita. Tapi kalau banyak amalan buruk, secara automatik iman tu akan turun. Boleh? Boleh faham? Boleh Ustazah. Boleh. Takut tidur je semua ni, tak dengar. Okey, kemudian Khawarij. Khawarij dan Mu'tazilah. Dia apa yang mereka yakin?
Dia kata iman ni boleh bertambah dan berkurang. Iman ada apabila melakukan kebaikan dan iman hilang apabila melakukan kemungkaran. Nampak perbezaan dia kat sini? Perbezaan. Khawarij Mu'tazilah ni dia sama. Dia kata iman ni boleh bertambah dan dia kata iman tak boleh. Tak boleh bertambah, tak boleh berkurang. Dia kata iman tu akan ada dalam diri seseorang apabila orang itu melakukan kebaikan. Bila dia melakukan kebaikan maksudnya adalah iman dalam diri dia. Tapi iman tu tak bertambah. Dia macam tu je lah. Maksudnya dia nak kenal orang tu ada iman ke tak kalau dia buat baik. Tapi kalau orang tu buat jahat je, tak ada iman terus. Hilang iman dia. Macam kita tak. Kita yakin bahawa kalau kita buat baik, banyaklah. Makin meningkatlah amalan iman kita kan. Kita selalu tambahkan amalan wajib kita dengan amalan sunat. Maka meningkatlah iman kita. Tapi kalau kita ni tak buat buat maksiat. Buat amalan baik tapi buat juga dosa. Kan kita kan manusia yang lemah kan. Kadang-kadang kita ni buat juga dosa tanpa kita sedar ke kan. Kita buat juga. Contoh dosa yang kita tak sengaja. Kadang kita cakap kasar kan. Kita berfikir buruk tentang seseorang, bersangka buruk. Itu kan dah dosa kan. Jadi secara tak langsung iman kita akan berkurang. Tapi Khawarij dengan Mu'tazilah ni dia kata kalau buat je jahat, buat je perkara mungkar, akan hilang iman dia. Iman dia hilang terus. Sebab itulah agaknya tadi tu yang dia berpegang kepada prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar tu. Kalau ada kemungkarannya wajib tegur. Sebabnya nanti tak ada iman. Boleh faham? Boleh ya. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Belum lagi. Ustazah rasa kamu ni sedap tidur ni. Sekarang cuaca macam hujan je kan, redup je kat luar tu. Betul tak? Nampak gelap Ustazah. Gelap nak hujan. Memanglah sedap tidur lah, tapi nak buat macam mana tuntutan kita. Okey, tengok ni. Kepentingan, takut tengok tangan dia berapi gitu. Kepentingan berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa maksud dia ni? Maksudnya kenapa pentingnya kita ni berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa kepentingan dia? Okey, yang pertama, tengok je ke slide ni. Okey, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, macam yang awal-awal Ustaz satu-satunya Islam, iaitu orang yang berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah kan. Okey. Jadi maksudnya nak dapatkan keredaan Allah mestilah berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Allah tak akan meredai agama lain. Allah tak akan meredai pegangan akidah yang lain selain daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, itu sebabnya penting kita berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, untuk memelihara kesucian agama Islam. Okey, kenapa perlu pelihara kesucian agama Islam ni? Sebab cuba tengok kalau orang yang menyimpang tadi kan, yang menyeleweng daripada agama Islam yang sebenar, apa mereka buat? Mereka melakukan ajaran sesat yang tidak sepatutnya kan. Macam apa cuba bagi contoh, mereka buat apa? Mereka mengubahkan ajaran Islam sebenar kepada ajaran yang sesat kan. Jadi menjatuhkan kesucian agama Islam lah. Okey, yang menjamin keamanan negara ni macam mana pula Cik bagi idea. apa contoh apa tu ajaran sesat yang mereka lakukan, ataupun bila berlakunya ajaran sesat dalam sesebuah masyarakat, agaknya apa berlaku kepada masyarakat tu? Kita ni orang yang berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau kita nampak orang yang melakukan ajaran sesat, kita rasa macam mana?
Rasa tak selamat. Okey, betul. Rasa tak selamat. Lagi? Kita rasa tak selamat. Rasa terancam kan, agama kita terancam, negara kita terancam. Lagi? Pergaduhan, dapat menimbulkan pergaduhan. Yalah, kan akan berlakunya pergaduhan sebab berselisih pendapat dan sebagainya. Betul tak? Cuba tengoklah kalau belum kita tengok negara ni, tengok dulu dalam keluarga lah. Ya, kalau ada dalam sesebuah keluarga itu seorang yang melakukan ajaran sesat, agak-agaknya apa jadi pada keluarga tu? Akan jadi huru-hara kan, akan jadi pergaduhan dan sebagainya. Sebab bila seorang ahli keluarga tu, contoh kalau ketua keluarga tu sendiri, seorang ayah, bapa yang terlibat dengan ajaran sesat ni, dia akan kontrol semua ahli keluarga dia supaya ikut dia kan. Jadi sebab tu dalam Islam, kalau ada salah seorang suami atau isteri yang melakukan ajaran sesat ni, mengamalkan ajaran sesat ni, automatik berlaku fasakh dalam Islam kan, terfasakh ataupun terbatal ikatan perkahwinan tu sendiri. Sebab mana mungkin hidup dalam keadaan seorang Islam, satu Islam, satu lagi murtad kan. Sebab bila dah terlibat dengan ajaran sesat ni, dia murtad lah, dia keluar daripada agama Islam. Jadi dia akan menjejaskan keluarga. Lepas tu kalau banyak keluarga macam tu terlibat, akan melibatkan masyarakat dan juga akan menggugat keamanan negara. Okey, seterusnya yang ni mengelakkan daripada terjebak dengan ajaran sesat. Mengelak daripada terjebak dengan ajaran sesat. Okey, maknanya kalau kita belajar akidah macam tadi kan, kita dah faham tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang 6 perkara tadi tu, berkaitan dengan iman dan tentang syafaat, tentang perbuatan manusia, semua tadi tu kita dah faham. Maka apabila adanya anasir ataupun ajaran-ajaran lain yang mendorong kita, yang ajak kita sertai, maka kita tak akan terjebak. Kita tahu sebab kita boleh beza, ajaran Islam yang kita belajar macam ni, tapi ajaran yang baru ni, yang orang ajak kita ni lain, memang sangat terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar. Jadi kita tak akan ikut lah. Faham tak? Jadi mengelakkan diri daripada terjebak dengan ajaran sesat. Cuba seseorang itu yang tak belajar langsung, dia tak faham tentang akidah Islam yang sebenarnya, tak tahu pun pasal akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni. Apa jadi? Pantang orang Senang terpesong. Mudah terpesong, dia ikut je. Itu yang dia buat tu, orang suruh semayang cara tu dia ikut. Sebab sebelum ni tak pernah semayang, tak pernah belajar kan. Lepas tu orang puasa 19 hari je. Padahal kita puasa sebulan. Lepas tu kita puasa macam mana? Menahan diri daripada makan dan minum serta perkara yang membatalkan puasa kan. Lepas tu kita juga puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi kalau orang tu dia kata puasa, tapi puasa tak cukup sebulan, 19 hari je. Sebab dia mengagung-agungkan kod 19 contohnya kan. Jadi sesat lah. Terpesong, dia ikut je sebab dia tak belajar tentang akidah Islam yang sebenar. Okey, kemudian menjadi asas penerimaan sesuatu amalan. Yang ini pun penting juga. Yang penting awak nak ingat kan, ingat dua ni pun dah cukup dah. Kenapa pentingnya kita berpegang kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ni? Ialah yang pertama untuk mendapatkan keredaan Allah. Yang kedua tadi untuk mengelakkan daripada sesat. Yang ketiga menjadi asas penerimaan sesuatu amalan. Sebab kita kena ingat Allah hanya menerima amalan orang yang berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah sahaja. Okey, apa saja amalan lain yang dilakukan oleh orang yang berpegang dengan ajaran lain, tak kira lah amalan dia tu banyak macam mana pun, dia rajin bersedekah ke, dia rajin solat macam mana pun, tapi sebab dia tidak berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah, dia berpegang kepada fahaman yang lain, maka semua amalan dia ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni menjadi asas kepada penerimaan sesuatu amalan. Maknanya bila Allah redha satu agama tu je, maka Allah hanya terima amalan itu saja. Untuk yang berpegang kepada akidah itu sahajalah. Okey, boleh faham ya?
Okey, seterusnya membersihkan akidah daripada sebarang bentuk kekeliruan. Yang ini ialah kalau kita tak belajar kan, jadi kita akan mudah keliru lah. Tak tahu mana betul, mana elok kan, yang mana satu yang diterima, yang patut kita terima kan. Jadi sebab tu kena belajar ilmu akidah supaya kita dapat bersihkan akidah kita ni daripada sebarang bentuk kekeliruan. Okey, kemudian menghindarkan umat Islam daripada fahaman yang melampau. Samalah juga ni kan, melampau ni maksudnya fahaman yang terpesong lah, yang sesat. Jadi mengelakkan diri kita daripada terlibat dengan fahaman yang melampau tadilah. Yang tadi semua tu melampau lah, Khawarij, Syiah dan sebagainya. Contoh kalau Syiah tu dia terlalu agungkan imam dia kan, samakan imam dia dengan Rasulullah, sampai ada yang agung kata imam dia tu sebagai Tuhan kan. Sebenarnya kalau ikutkan kan, Syiah ni, Syiah Imamiyah ni, Syiah ni dia ada beberapa tau kategori dia. Banyak sebenarnya. Jadi fahaman-fahaman tu, contoh kalau yang paling radikal sekali Syiah Batiniyah. Syiah Batiniyah tu dia menghalalkan benda yang haram. Lepas tu dia mengaku pula imam dia tu sebagai Tuhan. Nampak sangat ketara sebenarnya. Okay, Syiah ni sebab tu orang takut. Ustazah. Contoh kan macam kita nak pertahankan negara, kita tak boleh nak hukum macam orang-orang Syiah tu. Tu boleh? Boleh nak mempertahankan negara. Boleh. Tapi bukan tanggungjawab kita lah. Takkanlah kita nak pergi sebab mereka tu ramai. Mereka ada puak-puak dia kan, golongan dia. Jadi kita laporkanlah kepada pihak berkuasa. Nanti pihak berkuasa, tu cara nak menangani ajaran sesat tu. Tanggungjawab pihak berkuasa. Mereka akan musnahkan tempat-tempat pemujaan mereka ke, tempat-tempat mereka berkumpul ke, tangkap mereka. Beri hukuman ataupun beri counselling lah untuk mereka berubah kan. Sebab orang macam ni dia sebenarnya bila dia dah terpesong lama kan, dia susah nak ubah. Jadi maksudnya mereka ni perlu diberi hukuman yang berat lah. Kalau ikutkan dalam Islam zaman Sayyidina Abu Bakar dulu kan, kalau golongan murtad kan dibunuh kan, diserang dan dibunuh. Tapi tengoklah pada situasi lah kan. Kalau tengok dia boleh berubah, kita beri nasihat macam tu supaya dia kembali semula kepada ajaran Islam yang sebenar. Itu sebenarnya kita nak mendidik manusia ni supaya jadi baik sebenarnya kan. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain tak? Dah 9:27 dah ni. Ya, saya faham. Faham. Okeylah. Ni soalan dia ni. Ada sikitlah penilaian. Nyatakan takrifan. Okey, tadi sudah tanya dah prinsip akidah. Okey. Kalau yang ni kan contoh soalan kebat ni. Okey. Sehingga tahun 2014, kesemua 14 buah negeri di Malaysia telah memfatwakan pengharaman ajaran Syiah. Namun aliran dan fahamannya masih berluasa dalam kalangan masyarakat. Ramalkan kesan kepada masyarakat akan datang jika umat Islam tidak peka dengan pernyataan di atas. Okey, dia suruh kita ramalkan kesan kepada masyarakat. Kalaulah kita tak peka dengan ni. Macam tadi kan kita tengok ajaran sesat, kita biar je berleluasa dalam masyarakat. Agak-agak apa jadi pada masyarakat kita? So isi dia apa? Contohnya. Nanti apa jadi pada agama Islam kita kan? Ajaran sesat akan menguasai, berkuasa sepenuhnya dalam masyarakat. Lepas tu kamu buatlah huraian dia kan. Hal ini berlaku kerana macam itulah. Boleh tak? Boleh? Boleh Ustazah. Okay. Boleh Ustazah. Ustazah percaya kamu boleh buat soalan kebat ni. Okay, sebab Ustazah dah banyak kali bagi tahu cara nak buat kan. Okay, untuk kerja Ustazah nak nanti kamu just jawab je dalam buku kerja tu, buku aktiviti. Dia banyak ni sebab tajuk dia panjang. Muka surat 35 sehingga muka surat 38.
Mampu buat tak? Boleh so. Boleh buat. Ustazah bagi masa Boleh. sehingga hujung minggu ni. Boleh? Boleh. Nanti Boleh, tunjuk Ustazah. Ustazah nak kamu PM kerja kamu dekat Ustazah. Siapa yang tak PM, Ustazah tak bagi markah PBD. Ingat tu. Sebab yang ni memang Ustazah akan bagi markah untuk PBD. So kamu dah siap, kamu snap hantar dekat Ustazah. 35 sampai 38 kan? Ataupun nak mudah lah, minta sampai 38. Kejut ke Amar? Sikit je tu. Tak, okey je. Saya nak reissue balik. Ustazah bagi masa lama jawab, bukan hari ni terus. Sebab Ustazah tahu nanti kamu pun ada kelas kan. Okay. So nanti ataupun Daniel lah nanti buat link ya. Hantar tugasan tu boleh Daniel okay. Kalau snap nanti pening pula Ustazah nak tengok banyak-banyak. Okay, itu saja untuk hari ni. Okay, Ustazah lupa nak bagi tahu. Petang ni Ustazah ada kursus tentang pembinaan item soalan. Soalan kebat. So, nanti insya-Allah lah tahu macam mana bentuk-bentuk soalan tu. Dah lama dah tunggu, hari ni baru diorang nak buat. Okay, nanti Ustazah akan masuk kursus tu. Boleh tahulah bentuk-bentuk soalan, periksa macam mana kan. Okay, itu saja. Jangan lupa buat tugasan tu. Okay, sebab memang kita tak sempat nak buat kuis ke apa ni sebab memang tajuk ni panjang, so kena dengar je. Okay, itu saja. Nanti Haiman PM Ustazah sekejap ya. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.